Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to all. Pendidikan kesihatan pada kali ini akan terus ke unit 9, hari yang ceria, di bawah topik keselamatan. Okay. Dan kita akan merungkai apakah itu orang yang dikenali dan orang tidak dikenali. Dalam kehidupan seharian kita haruslah pandai menjaga diri, ya. Jadi, bagaimana kita nak menjaga diri kita sendiri? Jadi, sebelum kita pergi ke proses bagaimana kita nak menjaga diri kita sendiri, kita haruslah mengetahui apakah itu orang yang dikenali dan orang yang tidak dikenali. Orang yang dikenali adalah dimaksudkan oleh keluarga kita, ibu bapa, kawan-kawan, dan juga saudara mara, orang yang kita kenal, yang setiap hari kita jumpa, ataupun yang kita selalu berhubung. Itu adalah orang yang dikenali. Manakala orang yang tidak dikenali pula adalah orang yang kita tidak tahu langsung keberadaan ataupun kewujudan dia sebelum ni. Suddenly we found it. Itu adalah orang yang tidak dikenali. Okay, jadi bagaimana kita nak jaga diri daripada orang yang dikenali? Okay, contohnya ada dalam buku teks awak, itu muka surat 92 dan 93. Okay, so take a look at this muka surat 92 dulu. Okay, bagaimana kita nak jaga diri kita daripada orang yang dikenali? Contoh di sini, contohnya dia minta kebenaran dia daripada ibu dia untuk pergi ke kedai. Jadi dia beritahu keluarga dia pergerakan dan aktiviti dia, apa yang dia buat, so that later on kalau kita caught up atau kalau kita pun lost track, family kita yang kita beritahu itu akan dapat track kita di mana-mana kita ada. Okay? Sebab kita dah beritahu di mana kita boleh, apa yang kita buat, apa aktiviti kita. Okay? Tapi make sure jangan tipu. Okay. Dan yang kedua ialah elak diri daripada aktiviti berbahaya. Okay. For you small kids, you are not allowed to go with your friends and mandi sungai bersama-sama without, tak ada orang dewasa yang jaga awak. Okay. It is not right. Okay. Sebab awak masih lagi kecil dan like it or not, the small kids will have the attentions of bad people surround. Okay, bukan saja bad people, tempat yang sungai, contoh ini dia nak pergi mandi sungai, jadi tak boleh, bahaya. Sebab sungai ni dia ada macam-macam, dia ada mood dia. Kadang-kadang dia mengalir dengan tenang, kadang-kadang dia mengalir dengan deras, kadang-kadang dia ada something in down there we didn't know. Okay. Jadi kita kena ada pengawasan orang dewasa. Dengan pengawasan orang dewasa pun kita boleh terlibat dalam bahaya juga. Okay, kalau kita mandi sungai ni. Okay, jadi kita kena make sure kita dijaga dengan elok. Okay, so we have to avoid ourselves from doing dangerous activities. Okay, apart from this, jangan suka buat aktiviti yang tidak elok, seperti doing drugs or drinking alcohol or terlibat dengan jenayah-jenayah kecil. Okay, so just avoid it. Okay, itu orang yang dikenali. Macam mana kita nak take care of ourselves. Okay, okay. Jadi orang yang tidak dikenali, okay, orang yang tidak dikenali, macam mana kita nak jaga diri kita daripada orang yang tidak kenali? First of all, tengok gambar yang pertama ni, ada orang nak offer ice cream. So this boy would be like, look at the expression of this boy. No, never. Okay, so jangan dekati orang yang tidak kita kenali. Okay, dia nak bagi es krim, stay away from him or her.
no, I don't want, stay away from me. Okay, jadi kita pun selamat. Okay, because we never know who is she. Okay, so jangan suka-suka ambil benda yang daripada orang yang tidak dikenali. Okay, and then tengok gambar yang kedua. Yang ini pun sama juga, nak suruh teman dia jalan-jalan. I mean like, what is your name? Who are you? Why are you here? Okay, so no, jangan ikut orang yang tidak dikenali. Okay, kalau kita tak tahu siapa dia, apa dia buat kat sini, kenapa aku pula tiba-tiba diajak, jangan perasan diri sendiri kata saya comel ke, saya cantik ke, saya handsome ke. No, that is not part of the reason. Okay, so jangan ikut orang yang tidak dikenali, bahaya, nanti dibawa kita merata-rata tak tahu ke mana. Okay, so stay away. Right, itu cara-cara macam mana kita nak jaga kita daripada orang yang dikenali dan orang yang tidak dikenali. This is how you need to learn to say no. Bagaimana kita nak bercakap tidak kepada orang yang tidak dikenali. Okay, it depends on the situation. Okay, situasi mana yang boleh membahayakan. Contohnya, bercakap dengan orang yang tidak dikenali dan memberikan butir peribadi seperti nama anda, alamat, tempat ibu bapa bekerja, nombor telefon rumah dan sebagainya. Okey. Untuk langkah-langkah keselamatan, bagaimana kita nak tidak menyebarkan segala maklumat ini, kita haruslah jangan bercakap dengan orang yang tidak kenali. Beritahu orang itu dengan sopan yang anda tidak dibenarkan bercakap dengan orang yang tidak dikenali dan terus berjalan. Segera beritahu orang dewasa yang dipercayai tentang perkara ini. Okay, seseorang yang tidak dikenali boleh memanipulasikan butir peribadi yang diberikan untuk mendapat kepercayaan kanak-kanak dan kemudiannya mengambil kesempatan untuk mengeksploitasi kanak-kanak itu. Kemudian, situasinya bersendirian di tempat yang gelap dan sunyi. Okay, contohnya berjalan seorang diri di lorong gelap. Okay, this is when we have to berjalan di dalam kumpulan. Okay, kalau kita tahu tempat itu gelap dan sunyi, kita haruslah berjalan dengan kumpulan. Okay, but most probably you have to avoid those places. Okay, elakkan pergi ke tempat yang gelap dan sunyi. And then if you have to go there, terpaksa beritahu orang dewasa yang anda percayai sebelum ke mana-mana dan jalan mana yang akan diambil. Okey, dan sekiranya anda berjalan seorang diri, use someone, okey, untuk kita jaga diri kita sendiri. Contohnya, cuba berjalan di belakang orang lain. Sebenarnya kita untuk pastikan kita ni ada orang yang dapat tengok kita. Sebenarnya orang itu bukanlah orang yang kita kenali, tapi kita gunakan dia sebagai seseorang untuk kita berlindung. Okay? And then situasi yang ketiga, di mana seseorang menyentuh anda di bahagian badan anda dan anda merasa tidak selesa. Okay, so this one you have to say no. Katakan, jangan, saya tidak mahu disentuh dengan kuat dan tegas. Jika ini tidak berjaya, beritahu orang dewasa yang dipercayai dan minta pertolongannya untuk menghentikan sentuhan begitu. Jika orang yang anda beritahu tidak percaya kepada anda, jangan kecewa. Okay, maksudnya jangan putus asa. Okay, minta bantuan pada orang lain. Beritahu seberapa ramai orang yang boleh, sehingga ada orang yang dapat membantu anda menghentikan perbuatan itu. Okay, so for tugasan fikir pada kali ini, cikgu nak awak jawab soalan di quizzes. Okay, so make sure you watch this video
and then you answer those questions in the quizzes link that I will give later in the Telegram group. Okay, so bye.